Menteri Pendidikan tegaskan wang BAP perlu diberikan sepenuhnya kepada ibu bapa. Pencetak harakah mohon Perintah Mahkamah Tinggi batal rayuan PAS. Perdana Menteri sahkan lembaga pengampunan telah punyai keputusan mengenai pengampunan Najib. Pesuruhjaya PAS Sabah mohon selesaikan dulu isu jalan kolam sebelum bubar DUN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 2 Februari 2024 bersamaan 21 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Ahli Parlimen Bangi, Dr. Ong Kian Ming menyuarakan pandangan kerajaan perlu memastikan wujud libat urus sewajarnya sebelum membuat pengumuman rasmi berkaitan cadangan pemansuhan skim pencen bagi penjawat awam baharu. Katanya, cadangan menyemak semula terma pekerjaan penjawat awam itu patut dinilai secara sistematik dan terancang, bukan tergesa-gesa dan sembarangan. Antara pemegang taruh utama yang perlu dilibatkan ialah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Katanya, satu rancangan komunikasi yang menyeluruh perlu dirangka supaya apabila pengumuman dibuat dengan sokongan terbuka pemegang taruh berkaitan, perubahan dasar ini tidak boleh dipusing dan digunakan untuk menyerang kerajaan dengan cara yang tidak tepat. Dalam pada itu, beliau turut berkongsi beberapa isu yang perlu dibincangkan dengan teliti oleh kerajaan termasuk skim semakan gaji untuk penjawat awam sedia ada dan mereka yang bakal dilantik di bawah skim kumpulan wang simpanan pekerja, pekerjaan jangka panjang, manfaat dan allowance yang diterima. Wang bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 yang disalurkan kerajaan bagi setiap pelajar perlu diberikan sepenuhnya kepada ibu bapa tanpa sebarang bentuk pemotongan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan jika ada mana-mana sekolah yang gagal mematuhi arahan itu, ibu bapa boleh membuat aduan terus kepada Kementerian Pendidikan menerusi sistem pengurusan aduan awam untuk tindakan lanjut dan wang tersebut. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal berkata, sekolah yang telah membuat pemotongan perlu memulangkan segera wang berkenaan dengan kadar segera. Sebelum ini, satu perkongsian menerusi laman X mendakwa ada ibu bapa hanya memperoleh RM50 daripada keseluruhan RM150 yang diperuntukkan bagi BAP. KPM sebelum ini mengumumkan kerajaan memperuntukkan RM788.13 juta menerusi belanjawan 2024 khusus untuk tujuan BAP yang akan memberi manfaat kepada lebih 5.25 juta murid. Bekas pencetak akhbar rasmi PAS Harakah memohon Perintah Mahkamah Tinggi untuk membatalkan rayuan parti politik itu terhadap penghakiman ringkas yang dikaitkan dengan hutang RM656,000. Bagaimanapun, PAS berhujah bahawa kekhilafan akibat kesilapan pengkeranian itu tidak mengaibkan, meremehkan atau menyusahkan mana-mana pihak. Justru mereka meminta Mahkamah Tinggi meneruskan rayuan yang sepatutnya. Pencetakan AJ Press Resources Sedia Berhad memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Januari tahun ini. Pada 5 Disember tahun lepas, Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan tawaran NAJ Press Resources untuk penghakiman ringkas dan memerintahkan PAS serta dua yang lain membayar sejumlah wang kepada pencetak itu. PAS memfailkan rayuan pada 14 Disember. Peguam PAS Muhammad Faizi Cik Abu mengesahkan pemfailan oleh perayu dan responden. PAS menegaskan parti itu tidak menolak semua jenis konsert atau persembahan nyanyian secara keseluruhan meskipun menggesa kerajaan membatalkan konsert bintang pop British. Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Sukri Omar berkata,
Penganjuran konsert atau apa-apa acara hiburan itu mestilah mengikut garis panduan dan pelaksanaan yang disediakan dan dinilai oleh pihak berkuasa agama seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Katanya, di Kelantan ada konsert tertentu diadakan namun mestilah memenuhi syarat dan garis panduan dalam pelaksanaan konsert tersebut. Semalam, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat DUPP Ahmad Yahaya menggesa kerajaan membatalkan konsert pop British Ed Sheeran kerana didakwa menyokong lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Konsert tersebut turut mendapat reaksi Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Wan Muhammad Noor yang menyeru umat Islam memulaukan konsert itu. Perdana Menteri hari ini mengesahkan Lembaga Pengampunan telah mempunyai keputusan mengenai pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan mengulas lanjut perkara tersebut, sebaliknya meminta semua pihak menunggu keputusan rasmi oleh Lembaga Pengampunan. Apabila diminta menjawab mengenai pengampunan diberikan kepada Najib, beliau hanya menjawab tunggu pengumuman. Bagaimanapun, katanya, kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu, sebaliknya ia bakal dilakukan sendiri oleh Lembaga Pengampunan. Namun, keputusan sama ada Najib akan diberi pengampunan penuh atau separa tidak dijawab lebih lanjut oleh Datuk Seri Anwar. Rafidah Aziz berkata, kerajaan perlu membuat komitmen yang teguh serta mengambil tindakan sewajarnya bagi mengotakkan segala janji untuk menghapuskan rasuah. Bekas Menteri Persekutuan itu berkata, ikrar kerajaan untuk membantras rasuah adalah sesuatu yang terpuji, namun komitmen yang serius juga perlu wujud untuk mengutamakan kepentingan negara. Beliau berkata, rasuah di negara ini sudah mencapai bentuk dan tahap yang masih belum pernah didengar dan perkara ini menarik perhatian dunia. Justru katanya, usaha membantras rasuah tidak sepatutnya menjadi sekadar strategi politik. Beliau mengingatkan bahawa bagi mana-mana kerajaan perlu ada budaya kepimpinan melalui teladan, malah teladan yang ditunjukkan hendaklah teladan yang terbaik. Katanya, kerajaan hendaklah bertindak dengan telus supaya kebertanggungjawabkan dapat diagihkan dengan jelas. Pesuruhjaya PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan menegaskan bahawa belum selesai untuk Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan ketika ini. Ali Akbar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik berkata, masih banyak perlu diselesaikan di Sabah di mana negeri itu masih dibelenggu dengan isu kemudahan asas yang tiada berkesudahan. Katanya, belanjawan yang bertemakan Sabah Teguh Rakyat Terbela seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat demi membela kesejahteraan dan kebajikan hidup mereka. Menurutnya, selepas lebih 60 tahun merdeka pun, kemudahan asas seperti bekalan air bersih dan elektrik masih lagi menjadi perbahasan setiap masa dalam kalangan rakyat yang mengharapkan penyelesaian yang tuntas daripada kerajaan. Sehubungan itu, beliau berkata, sebagai kerajaan yang prihatin dan mengutamakan rakyat, ini adalah masanya untuk membela nasib rakyat dengan memberikan penyelesaian yang diperlukan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.